Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi. Hari ini hari Rabu kan eh? Dah hari Rabu kita. Diam sedar tak sedar saya dah menghasilkan puluhan video dalam masa sebulan. Alhamdulillah. Sesuatu yang memberi motivasi kepada saya dalam hidup saya. Dalam setiap pagi apa yang perlu saya buat. Saya bangun tidur. Kemudian saya sampai ke kedai. Antara perkara pertama yang berkenaan Aina pun tak sempat makan lagi. Jom Aina, jom buat kerja. Okay. Hari ini cerita dia adalah tentang selepas hujan datangnya pelangi. Apakah yang kita faham selepas hujan datangnya pelangi? Sebenarnya kalau hujan tu selalu dikaitkan dengan kesedihan. Kemudian pelangi itu dikaitkan dengan kecantikan. Betul lah. Tak kisahlah apapun perspektif kita, apapun yang kita faham tentang selepas hujan datangnya pelangi, itu terpulang pada masing-masing. Cuma apa yang saya nak ceritakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang dalam hidup kita. Sebab kita lahir bukan berlantaikan emas, berdulang emas. Kita lahir dalam golongan yang biasa-biasa. Sebab saya percaya sesiapa saja yang mengikuti saya, mereka adalah orang-orang biasa yang kita bermula dan kita sedang menuju ke satu destinasi yang kita pilih. Itulah saya. Baik, sebenarnya saya terpanggil. Kadang-kadang saya dapat banyak mesej, banyak call, tiba-tiba dapat call sebab ada jugalah mereka datang ke kedai kemudian minta nombor daripada staf semua dan mereka bercerita tentang masalah-masalah mereka. Dan hari ini yang ada yang terbaru ialah ada seorang kakak tu daripada Ceras. Dia kata dia ada gerai daripada DBKL, umur dia 65 tahun. Kemudian dia kata dia tak tahu nak buat apa dengan kedai dia sebab nak bagi anak-anak tak suka. Kemudian bila dia kata dia nak pulang balik kepada DBKL, saya kata jangan sebab susah tau dapat gerai daripada DBKL ni. Sewa dia baru 200. Macam-macam benda yang dia boleh dibuat. Kemudian dia kata dia nak tolak balik. Jadi dia minta lah saya datang tengok. Sebenarnya banyak je benda yang kita boleh buat di Kuala Lumpur ni sebenarnya. Cuma ke arah mana. Jadi saya belum sempat lagi untuk jumpa beliau. Saya akan cuba datang lah. Jadi kalau orang berhajat, telefon kita bertanya, saya akan cubalah mengambil sedikit ruang untuk melayani mereka. Apa yang kita boleh kongsi, kita kongsi. Kes yang kedua, dia kata Abang Di, saya dah berniaga 3 tahun. Saya dah rasa macam down sangat sebab sale harian saya biasa-biasa. Saya benar je, saya rasa dalam sebulan ni saya rasa saya dah buat lebih daripada 20 video. Banyak tip, banyak tindakan dan masalah-masalah sale biasa-biasa ni saya rasa saya dah banyak kupas di dalam sana. Saya kupas dari segi filosofinya, dari segi teknikalnya pun ada sikit-sikit. Jadi pada sesiapa yang baru melihat video ni, yang baru kenal saya, sebenarnya dalam restoran di Nasi Ayam, kalau pergi scroll daripada bawah-bawah tu, sebab kadang-kadang banyak info-info yang kita bagi, tapi pergi bawah-bawah tu, anda akan nampak video saya yang pertama yang kat bawah tu yang saya buat ialah tentang saya ajar potong ayam 12. Itulah bermulanya video yang saya buat. Kat bawah-bawah tu ada kan. Jadi kat situ saya berkongsi tip apa yang saya buat. Cuma saya rasa apa yang saya buat tu saya kongsi satu-satu dan orang lain hanya kalau rasa baik ikut saja. InsyaAllah dia akan ada result dia. InsyaAllah saya sangat yakin. Sebab kalau dah berniaga 3 tahun, sale biasa-biasa, saya rasa saya dah menjawab di dalam itu. Banyak. Kalau rasa kalau banyak sangat nak kena skip ke bawah, pergi je YouTube. Pergi satu lagi YouTube channel, nama dia ialah Di Nasi Ayam. DEE Nasi Ayam. Pergi dia ada dua saya search dalam Google tu ada 2. Satu saya buat dulu tapi itu dalam 2 video ya, skip je yang tu. Pergi satu lagi Di Nasi Ayam yang ada banyak video, ada 20 lebih video. Pergilah like, subscribe dengan notifikasi ya, baru supaya bila saya muncul video baru dia akan bagiin. Dan untuk melihat di YouTube tu dia kena cari masa yang betul-betul relax. Kalau kita rushing kita akan potong sebab dia agak panjang, 10 minit, 15 minit. Jadi kosongkan minda, dengar, tengok, dia ada beberapa tajuk, dengar, relax. Dan insya-Allah dia akan dapat sesuatu. Buat je. Dan semalam saya dapat call daripada Sarawak.
saya tertarik jugalah dengan soalan dia. Dia kata dia dah meniaga 7 tahun. Kemudian dia kata dia heran kenapa dia tengok dalam YouTube, dalam video, dalam Facebook. Dia kata kenapa saya buat kerja sampai boleh buat video, boleh hajar orang, boleh pergi jalan-jalan. Macam mana nak jawab tu? Dia sebenarnya macam ni tau. Dia adalah satu proses. Sebelum saya boleh bercakap macam ni pun, saya pun macam tuan-tuan juga dulu. Pagi buat itu, beli barang, masak, jual, berniaga, sama je. Saya tak ada pun masa macam ni dulu. Tapi selepas beberapa tahun ni, Tuhan bagilah. Bila sampai masa untuk Allah bagi tu, dia akan bagi, kita akan dapat. Jadi sebelum dapat tu, kita usaha dulu. Sebab cara dia macam tu lah. Kadang-kadang kita tengok ni, kita rasa betul. Tapi sebenarnya kalau nampak tu pun belum tentu betul dia. Tambah-tambah dalam media sosial ni, nampak Aberdeen ni macam ni, senang je. Buat dengan staff yang ramai, gini-gini jalan sana sini. Yang nampak itu belum tentu betul ya. Okay, lebih kurang macam tu lah. Kemudian dia ada timbulkan persoalan, dia kata dia tak faham macam mana kalau ambil staff akan tambah sale. Sebab dia kata dia dah berniaga 7 tahun, nak ambil staff pun tak berani. Sebab takut tak mampu nak bayar. Ya betul lah, kalau kita baca buku pun kadang-kadang kita tak faham baca buku tu. Dia kena ada orang yang menjelaskan. Saya pun ada banyak buku-buku yang saya pun agak tak faham dengan perkataan-perkataan dia, yang saya kena rujuk dengan orang-orang tertentu. Betul, terima kasih. Kena kembali merujuk. Dia fahaman mengambil staff, menambahkan sel, maksud dia macam ni. Ya. Kena ingat, satu orang staff, kalau kita bergerai dan berestoran biasalah, kita mewakili 300 ke 500 ringgit per seorang staff yang kita ambil. Kalau kita ambil 10 orang contoh, kita nak target sale 3,000 ke 5,000. Kalau kita nak, kira je lah, kita nak berapa ribu satu hari. Jadi kita kena ada dia punya angka kat situ. Kalau nak 5,000 kena ambil 10 orang staff, itu maksimum. Kalau dapat 6,000, so maksudnya dia dah overload kerja. Jadi macam mana kena ambil staff dapat banyak sale? Dia macam ni. Pertama, kita boleh keluarkan produk yang lebih banyak. Dan kedua, kita boleh menambahkan duration, hours untuk berniaga. Kalau dengan 3 orang staff, kita dengan 2 orang staff, banyak mana nak kita larat buat. Kita buat kerja daripada pagi, semua buat masak lah, jual semua, pukul 3 dah kita kena tutup. Jadi macam mana kita nak bagi tambah sale? Simple je. Staff yang pagi tu masak sama pukul 3, tapi pukul 12 mungkin boleh masuk lagi 2 orang, boleh sambung sampai pukul 6 atau macam tu lah, lebih kurang. Jadi secara daripada 300, daripada sale RM10, dia akan jadi RM15, RM20 per satu. Mungkin dapat kan? Tambah produk, tambah menu, tambah ini macam-macam. Yang seterusnya kadang-kadang macam mana lagi kita dapat lebih banyak. Ada setengah-setengah company, bila kita berestoran atau bergerai, yang mendatangkan sale kepada kita adalah production kedai itu sendiri. Tetapi apabila kita dah wujudkan tim lain, tim marketing, tim account, tim HR, tim ini, jadi secara tidak langsung kos daripada hasil yang kita dapat tadi, kita kena cover ke tim ini. Jadi macam mana kita nak cover tim yang satu lagi ni? Cara dia antara kita buka outlet baru. Sebab tu untuk dapatkan tim ni, dia kena sale kat sini padu dah yang pertama. Jadi biasanya orang buat apabila dia ada outlet kedua, baru diwujudkan tim-tim yang macam ni. Tapi kalau sale kat sini sudah okey, dia dah boleh wujudkan tim-tim marketing, account, HR di sini. Okey? Dan tim ini yang akan menguruskan 1 atau 2 outlet akan datang cari sale. Jadi begitulah lebih kurang. Dan nombor seterusnya adalah saya selalu cakap, ini benda yang tidak ada dalam teknikal. Teknikal tu maksudnya tidak ada dalam buku ABC. Benda ni adalah tentang kepercayaan kita. Sebab rezeki, kadang-kadang bila kita ambil staff, kita ingat staff tu menumpang rezeki kita. Tak. Sebenarnya bila semakin ramai kita ambil staff, kita tidak tahu doa siapa staff-staff kita yang Tuhan makbulkan. Kita menumpang rezeki staff kita. Kena faham. Tapi benda tu sebab tidak ada hitam putih dia. Sebab itu jawapan dia apabila kita dalam keimanan dan kepercayaan kita. Dan seterusnya ialah, andai saja tuan-tuan mempunyai segala masalah yang terbetik di hati anda, nak tahu tentang apa, zaman sekarang agak mudah.
kalau kenal saya, kenal seka-seka yang lain, okeylah boleh berhubung dengan mereka. Kalau kita nak maklumat tu macam mana kita patut buat? Kita ada Google, YouTube. Anda nak tahu tentang apa? Macam mana kita set up FB ad? Pergi je Google, pergi je YouTube. Cara set up FB ad, cara set up TikTok ad. Semua ada di situ. Dan of course mereka akan ada advance class untuk mereka claim iuran tertentu, tetapi untuk basic boleh dapat di situ. Sebab tu ramai juga ada mesej sana, Cik Lee macam mana nak buat ayam goreng berempah. Kadang-kadang saya je kalau saya rajin melayan tu, saya pergilah Google YouTube sekejap, YouTube cari nasi ayam berempah dan saya forward je kepada mereka. Sebab kita nak tulis satu-satu, nak pas semua tu, kita pun busy juga. Okey, nampak sesuatu nah. Apa yang kesimpulan dia ialah kita lalui kesusahan, kita lalui perjalanan, dan setiap ini adalah memerlukan masa. Dia tidak mungkin kita buat hari ini, kita dapat result hari ini juga. Kita buat hari ini, kita boleh dapat minggu depan. Tak, dia adalah satu proses yang kita mesti kena lalui. Sebab itu kita antara orang-orang yang beruntung sebenarnya. Kita susah. Kita ni untuk dapat rasa nikmat kesenangan tu, kita rasakan susah. Sebab kalau orang kaya dia makan steak berapa ratus ringgit pun dia dah rasa biasa sebab dia tak ada nikmat. Tetapi kalau kita makan, orang-orang macam kita makan steak yang harga 100 tu, kita rasa sedapnya, nikmatnya, sebab kita tak pernah rasa. Sama juga orang-orang kenikmatan. Orang-orang kaya makan biasa je rasa, walaupun sepinggan RM50. Tetapi orang susah, walaupun dia hanya makan nasi hanya dengan berkuah dal je dia makan, nikmat. Itulah, semoga kita dapat pelangi, semoga hari kita ceria, mungkin dapat sesuatu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.